Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Hasima. Anda bersama saya untuk hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 1. Kita akan masuk kepada bab 3 iaitu tajuk zaman prasejarah. Okey, untuk tajuk zaman prasejarah ini kita ada 5 subtopik. Okey, subtopik yang pertama kita akan tahu iaitu maksud zaman prasejarah. Kita akan tahu juga lokasi zaman prasejarah. Seterusnya, ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kehidupan manusia. Dan yang terakhir, kita akan belajar zaman prasejarah di Malaysia. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada maksud zaman prasejarah. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan tentang maksud zaman prasejarah. Zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Zaman prasejarah dibahagikan kepada dua, iaitu zaman batu dan zaman logam. Okey, tahukah anda zaman prasejarah juga turut dikenali sebagai Nirleka dalam bahasa Sanskrit. Nirleka merupakan gabungan dua perkataan iaitu nir yang bermaksud tidak ada dan leka yang bermaksud tulisan. Bila disambung bermaksud tidak ada tulisan. Okay, tempoh masa zaman prasejarah boleh dibahagikan kepada 4. Zaman Paleolitik bermula pada 2.5 juta tahun hingga 800 sebelum Masihi. Zaman Mesolitik pula bermula pada 12,000 tahun hingga 4,000 tahun sebelum Masihi. Zaman Neolitik iaitu pada 10,000 tahun hingga 2,000 tahun sebelum Masihi dan zaman Logam 3,500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Okey, seterusnya kita tengok kita pergi kepada zaman batu. Zaman batu merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia pada zaman tersebut. Terdapat 3 tahap zaman batu iaitu zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ini dikenali sebagai zaman batu lama. Dianggap sebagai zaman yang serta mencabar. Manusia pada zaman ini meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan menggunakan teknologi batu ringkas. Mereka juga menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Seterusnya kita pergi kepada zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik dikenali sebagai zaman batu pertengahan. Zaman ini memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang. Cuaca pada zaman ini tidak terlalu sejuk. Manusia pada zaman ini bukan sahaja memburu binatang tetapi menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Dan yang terakhir sekali pada zaman batu ini kita ada zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini dikenali sebagai zaman batu baru. Zaman ini menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik. Pada zaman ini wujud kawasan pertempatan yang mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Ini untuk zaman batu. Seterusnya kita tengok zaman logam. Okey, zaman logam merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi.
Pada zaman ini, manusia melakukan inovasi logam, besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Manusia mula melakukan aktiviti pelayaran. Pada zaman logam ini juga, manusia mula menjalankan aktiviti pertukaran barang dan peralatan berasaskan gangsa yang dapat dikesang bertaburan di rantau Asia Tenggara. Peralatan besi yang digunakan adalah seperti kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing merupakan antara jenis peralatan besi yang digunakan oleh manusia ketika ini untuk memburu binatang, bertani dan menjalankan aktiviti harian mereka. Dekat sebelah tepi ni adalah peralatan yang digunakan oleh mereka. Okey, seterusnya kita akan tengok lokasi zaman prasejarah di dunia. Okey, dalam subtopik ini awak akan dapat menjelaskan tentang lokasi zaman prasejarah di dunia. Okey, zaman prasejarah berlaku di seluruh dunia. Kewujudan lokasi prasejarah diketahui melalui penemuan tinggalan manusia, sama ada artifak ataupun ekofak. Lokasi prasejarah wujud di dua kawasan, iaitu kawasan yang terdedah seperti di lembah sungai dan kawasan yang tertutup seperti di dalam gua. Lokasi prasejarah boleh ditentukan sama ada wujud di darat ataupun di dalam air. Fungsi lokasi dan tapak ini dibahagi kepada tapak pertempatan, perkuburan, bandar, kawasan perburuan dan pembuatan alatan batu. Tahukah anda, ekofak merupakan bukti tinggalan data arkeologi yang menjadi petunjuk wujudnya kegiatan budaya manusia di sesuatu kawasan seperti bekas pembakaran, debunga tumbuhan, sisa kerang, arang dan tulang binatang. Kita tengok lokasi dan tapak zaman prasejarah terdapat di seluruh dunia. Berikut merupakan tapak yang terkenal dan diiktiraf oleh UNESCO. Kita tengok tapak penemuan zaman prasejarah yang terkenal. Yang pertama adalah di Gua Chauvet, Perancis. Okey, tapak prasejarah ini terletak di Perancis yang diduduki oleh manusia silih berganti antara tahun 30,000 sebelum Masihi hingga 27,000 sebelum Masihi. Lukisan di dalam gua ini membuktikan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang. Lokasi yang kedua adalah di Altamira, Spanyol. Bukti lukisan yang ditemukan di dalam Gua Altamira menunjukkan kewujudan manusia zaman Mesolitik. Mereka hidup antara 35,000 hingga 11,000 tahun sebelum Masihi. Seterusnya di Catalhuyuk, Turki, diduduki oleh manusia zaman prasejarah antara 7,100 sebelum Masihi hingga 600 sebelum Masihi. Aktiviti utama termasuklah pertanian, terutamanya penanaman barley dan gandum. Lokasi seterusnya di Göbekli Tepe, Turki juga. Tapak ini diduduki oleh manusia pada 12,000 tahun sebelum Masihi. Ahli arkeologi berpendapat binaan batu di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual. Seterusnya, lokasi di Shah al-Sokhta, iaitu di Iran.
Okey, lokasi ini berusia antara 3,200 hingga 1,800 tahun sebelum Masihi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang lebih tersusun dengan kawasan perumahan, kawasan perkuburan dan kawasan pembuatan barangan harian. Seterusnya kita tengok lokasi di China iaitu Zhoukoudian, China. Tapak ini berusia antara 18,000 hingga 11,000 tahun sebelum Masihi dan ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Lokasi yang seterusnya adalah di India, Bhimbetka, India. Tapak prasejarah di Bhimbetka di bahagian tengah India ini berusia 30,000 sebelum Masihi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India. Terakhir sekali iaitu di Stonehenge, Britain. Okey. Lokasi ini dibina antara 3,700 sebelum Masihi hingga 1,600 sebelum Masihi. Binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual dan tempat mengkaji bintang. Ini adalah lokasi zaman prasejarah di dunia yang terkenal. Seterusnya, kita tengok lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okey, pelbagai lokasi zaman prasejarah turut ditemukan di Asia Tenggara. Tinggalan manusia yang ditemukan di lokasi-lokasi ini menunjukkan keupayaan manusia ketika itu menjalankan kehidupan seharian mereka. Penemuan ini turut membuktikan ketinggian pencapaian mereka setanding dengan manusia zaman prasejarah di kawasan lain. Okey, kita tengok lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Yang pertama iaitu di Ban Chiang, Thailand. Okey, lokasi ini merupakan tapak zaman Neolitik dan zaman logam berusia antara 3,600 sebelum Masihi hingga 500 sebelum Masihi. Manusia di Ban Chiang menjalankan aktiviti pertanian, pembuatan logam, tekstil, tembikar tanah dan kegiatan menternak binatang. Kedua iaitu di Lenggong, Malaysia. Lokasi ini merupakan antara zaman prasejarah terpenting di rantau Asia Tenggara yang menunjukkan kehidupan manusia merentas zaman Paleolitik, Huabinhian dan Neolitik. Rangka Perak Man yang berusia antara 11,000 hingga 10,000 sebelum Masihi merupakan bukti paling penting menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah di negara ini. Okey, yang ketiga iaitu di Gualiangbua, Pulau Flores, Indonesia. Lokasi ini penting kerana penemuan fosil dan sisa tulang yang berusia antara 94,000 hingga 12,000 sebelum Masihi yang dinamakan sebagai Flores Man atau Homo floresiensis. Tapak ini juga menunjukkan kehidupan manusia sejak zaman Paleolitik hingga zaman logam. Keempat iaitu di Gua Tabun, Filipina. Lokasi ini merupakan tapak zaman prasejarah yang penting di Filipina yang dianggarkan berusia antara 47,000 sebelum Masihi. Tinggalan rangka manusia pula berusia antara 22,000 hingga 24,000 tahun yang lalu juga ditemui di sini. Okey, seterusnya yang kelima iaitu di Sa Huyen, Vietnam. Lokasi ini merupakan tapak zaman besi yang paling menonjol di Asia Tenggara berusia antara 1000 sebelum Masihi hingga 200 Masihi.
Aktiviti utama ialah pembuatan tembikar. Dan yang terakhir sekali iaitu di Gua Padah Lin di Myanmar. Lokasi ini merupakan tempat tinggal manusia zaman prasejarah antara 13,000 hingga 11,000 sebelum Masihi. Okey. Kita dah tahu maksud zaman prasejarah, juga kita dah mengetahui lokasi zaman prasejarah. Sekarang kita akan tengok ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Pada akhir pembelajaran untuk subtopik ini, pelajar dapat menjelaskan tentang ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah. Ciri-ciri yang pertama adalah tempat kediaman, peralatan. Yang ketiga adalah aktiviti pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi. Kelima, organisasi sosial, kepercayaan. Dan yang terakhir adalah kesenian dan kebudayaan. Ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah ini ada 7 kesemuanya. Kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk tempat kediaman, pada zaman Paleolitik, tumpuan utama pertempatan mereka adalah di dalam gua dan lubang bawah tanah. Manusia pada zaman Paleolitik ini juga berlindung di bawah pokok dan tempat pelindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Seterusnya kita tengok pada zaman Mesolitik. Manusia pada zaman Mesolitik ini dia mendiami gua dan lubang bawah tanah serta tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Tumpuan pertempatan mereka di pinggir sungai dan laut bagi memudahkan mereka untuk mendapatkan bekalan air dan juga makanan. Okey, yang ketiga iaitu zaman Neolitik ataupun zaman batu baru. Okey, pada zaman Neolitik ini, manusia tinggal secara menetap di kawasan pertempatan, terutamanya di lembah sungai dan di pesisir pantai. Manusia pada zaman ini mula membina rumah yang diperbuat daripada batu, tanah liat dan juga kayu. Okey, pada zaman logam, pada zaman ini, manusia mula hidup menetap dan membina tempat kediaman mereka yang lebih baik. Binaannya juga diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu serta lebih tersusun. Kawasan lembah sungai dan pesisiran pantai, mereka juga tinggal di tanah tinggi. Okey, ini untuk tempat kediaman. Seterusnya kita tengok ciri yang kedua iaitu peralatan. Okey, untuk zaman Paleolitik, manusia pada zaman Paleolitik membuat peralatan daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Peralatan ini pula dalam bentuk sedia ada, ringkas dan kasar pembuatannya. Seterusnya zaman Neolitik. Peralatan pada zaman Neolitik ini lebih halus dan kemas. Terdapat pelbagai peralatan termasuklah alat menggali dan juga roda. Okay, seterusnya zaman Mesolitik. Pada zaman ini peralatan dia masih diperbuat daripada kayu, batu dan tulang haiwan. Namun pembuatannya adalah lebih halus dan kemas. Terdapat juga alatan lebih kecil yang dikenali sebagai mikrolit. Mereka pada zaman ini menggunakan panah semasa memburu binatang dan menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Okey. Yang keempat iaitu zaman logam. Zaman logam ini, manusia pada zaman ini mula mencipta peralatan yang diperbuat daripada logam.
Pembuatan ini berlaku seiring dengan pengetahuan manusia tentang teknologi peleburan serta pembuatan acuan. Manusia pada zaman ini memiliki tahap kehidupan yang lebih tinggi berbanding dengan zaman batu. Peralatan yang terdiri daripada tembaga, gangsa dan juga besi. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti pengumpulan makanan. Bagi zaman Paleolitik, kegiatan mengumpul makanan dilakukan dengan memburu binatang, mengumpul buah-buahan, cendawan, bijiran dan pucuk tumbuhan yang hidup liar di dalam hutan. Pada zaman Mesolitik, mereka masih menjalankan aktiviti pengumpulan makanan. Mereka mengumpul kerang dan siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut. Seterusnya, zaman Neolitik. Pada zaman ini, kemampuan manusia untuk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan menyebabkan aktiviti pengumpulan makanan semakin berkurangan. Masuk kepada zaman logam, aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi dilakukan kerana kemajuan yang berlaku dalam bidang pertanian, penternakan dan perdagangan tukar barang. Kegiatan ini membolehkan mereka memperoleh makanan yang mencukupi. Ciri seterusnya adalah kegiatan ekonomi. Kita tengok untuk zaman Paleolitik, kegiatan ekonomi bergantung sepenuhnya pada sumber alam semula jadi. Mereka hidup secara nomad untuk mencari makanan dan dikongsi bersama. Aktiviti ekonomi adalah bersifat sara diri. Pada zaman Mesolitik, masih sama, mereka masih lagi mengutip hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Mereka melakukan perkongsian makanan. Okey, yang seterusnya adalah zaman Neolitik. Pada zaman ini, mereka tidak lagi menjalankan pengguna sumber alam. Okey, pada zaman ini mereka menghasilkan makanan melalui kegiatan pertanian dan penternakan, aktiviti perdagangan dengan menggunakan sistem barter dan pengkhususan kerja telah pun bermula. Masuk kepada zaman logam, iaitu zaman yang lebih canggih. Okey, aktiviti pertanian, peternakan dan perdagangan pertukaran barang merupakan aktiviti utama penduduk. Aktiviti pembuatan dan pertukaran turut berkembang. Seterusnya, kita pergi kepada organisasi sosial. Organisasi sosial untuk zaman Paleolitik, manusia pada zaman ini hidup dalam kelompok yang kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga. Mereka hidup dalam keadaan nomad, iaitu hidup secara berpindah randah. Seterusnya pergi kepada zaman kedua, iaitu zaman Mesolitik. Pada zaman ini, mereka hidup dalam kelompok kecil dan secara nomad, belum mempunyai sebuah organisasi sosial yang tersusun. Seterusnya, zaman Neolitik. Pada zaman ini, mereka dah mula hidup menetap dan telah pun wujud sistem sosial yang lebih baik. Pada masa ini, terdapat ketua yang dipilih daripada kalangan mereka. Pada zaman Neolitik ini bermulanya pembahagian dalam sosial, iaitu kelas atasan ataupun pemimpin, juga kelas bawahan.
Selain itu, muncul juga kemunculan organisasi ini membolehkan aturan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Kita pergi pula kepada zaman logam. Kehidupan pada zaman logam ini lebih tersusun. Pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul. Seterusnya, membentuk aturan kehidupan agar diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Keadaan ini telah membawa kepada pembentukan sistem pentadbiran. Ini untuk organisasi sosial. Kita tengok pula kepercayaan. Setiap zaman mempunyai kepercayaan mereka yang tersendiri. Kita tengok kepada zaman Paleolitik. Manusia pada zaman ini dia mengamalkan animisme dan mempercayai alam semula jadi yang menentukan kehidupan mereka. Mereka percaya pada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan juga matahari. Setiap objek yang terdapat di sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, sungai dan laut dipercayai mempunyai kuasa. Seterusnya tengok kepada zaman Mesolitik. Mereka masih lagi mengamalkan kepercayaan animisme sama macam zaman Paleolitik. Seterusnya zaman Neolitik. Pada zaman ini mereka melakukan ritual bagi mewujudkan pendamaian dengan kuasa alam. Amalan penyembahan mula dilakukan. Wujud juga kepercayaan kehidupan selepas mati. Mayat akan diuruskan dengan teliti serta dikebumikan dengan sempurna. Seterusnya, kepercayaan pada zaman logam. Berlaku penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelas. Binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara ritual dan penyempurnaan kepercayaan mereka. Ciri-ciri manusia zaman prasejarah yang terakhir adalah kesenian dan kebudayaan. Kita tengok zaman Paleolitik. Kesenian dan kebudayaan zaman Paleolitik ini telah menghasilkan lukisan di gua. Lukisan ini bersifat realisme iaitu real lah. Lukisan di gua itu nampak seperti semula jadi. Seterusnya zaman Mesolitik. Lukisan gua masih merupakan antara ciri kesenian yang wujud pada zaman ini. Zaman Neolitik pula, selain lukisan di gua, kesenian manusia zaman ini turut dilihat melalui corak yang menghiasi permukaan tembikar. Pola geometri merupakan pola utama yang dikenali sebagai simbolisme. Terakhir sekali adalah zaman logam. Zaman ini amat mementingkan nilai estetika yang ditemukan pada peralatan mereka seperti gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Jadi, tadi kita dah terangkan ketujuh ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Jadi untuk kelas hari ini kita dah belajar 3 subtopik, iaitu subtopik yang pertama adalah kita dah belajar maksud zaman prasejarah, yang mana zaman prasejarah ni dibahagikan kepada 2, iaitu zaman batu dan zaman logam. Dalam zaman batu ada 3 zaman, di bawah zaman batu ada 3 zaman, iaitu zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ini adalah zaman batu awal.
iaitu zaman batu lama. Lepas tu pergi kepada zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik dipanggil juga sebagai zaman batu pertengahan. Dan yang ketiga adalah zaman Neolitik, iaitu zaman batu baru. Dan yang keempat adalah zaman logam. Kita dah belajar keempat-empat zaman ini. Selepas itu, subtopik yang kedua, kita dah tahu lokasi zaman prasejarah di dunia dan juga di Asia Tenggara. Seterusnya, kita juga telah pun belajar ciri-ciri kehidupan zaman manusia, zaman prasejarah. Ciri-ciri kehidupan manusia ni kita boleh tahu melalui 7 ciri-ciri, iaitu ciri yang pertama, tempat kediaman mereka. Yang kedua, peralatan yang mereka gunakan. Yang ketiga, aktiviti pengumpulan makanan, macam mana mereka mengumpul makanan. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Seterusnya, organisasi sosial, macam mana organisasi sosial mereka. Yang keenam, sistem kepercayaan yang mereka amalkan. Dan yang terakhir sekali adalah kesenian dan kebudayaan yang mereka jalankan. Okay, kita pergi kepada aplikasi KEBAT. Soalan KEBAT, kemajuan yang dikecapi oleh masyarakat zaman prasejarah wajar dihargai oleh masyarakat kita pada hari ini. Bahaskan. So, pelajar-pelajar, saya harap dengan soalan ini, pelajar dapat menjawab soalan ini di dalam buku tulis panjang masing-masing. Saya sudahi kelas kita pada hari ini dengan soalan ini. Jadi, sekian, terima kasih.